2008 was a tumultuous year for the economy. The housing market collapse created one financial crisis after another, and it often seemed as if the news could only get worse. Here's a look back at the roller coaster that was our nation's economy in 2008. I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. There are fears the sell-off will continue on Wall Street. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. What kind of recipe is that? Overall, that's a recipe for a recession. 2008 was a bad dream. It was a bloody year on Wall Street and a real capitulation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madari diucapkan kepada pesyarah kami Encik Azmi bin Muhammad Jalami dan juga para penonton sekalian. Pada hari ini, kami akan mengupas sedikit isu berkaitan dengan isu kemelesetan ekonomi global yang telah berlaku pada sekitar tahun 2008 hingga 2009. Sebelum kami mengupas isu ini dengan lebih mendalam, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nik Aiman Syazwan bin Nik Azman, Nur Solihah binti Abdul Mulki dan saya sendiri Muhammad Aiman Aslam bin Abu Ilyas Abu Sufyan. Sebelum kita masuk isu ini dengan lebih terperinci, eloklah sekiranya saya memberi pengenalan tentang isu krisis kemelesetan ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009. Kemelesetan ekonomi bermaksud penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Dalam bahasa ekonomi, ia merujuk kepada penurunan dalam keluaran dalam negara kasar KPDNK, sesebuah negara atau pertumbuhan ekonomi sebenar yang negatif untuk dua atau lebih suku berturut-turut dalam setahun. Kemelesetan ekonomi juga diberi takrifan sebagai penurunan aktiviti-aktiviti ekonomi dalam negara dan seluruh dunia yang disebabkan oleh pelbagai faktor yang akan diterangkan sebentar lagi. Untuk pengetahuan semua, kemelesetan ekonomi global tercetus pada penghujung tahun 2007 dan mula memuncak pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Pada masa itu, kemelesetan ekonomi sangat teruk. Hampir ke semua sektor ekonomi negara mengalami penurunan yang besar. Jika dilihat dalam sejarah ekonomi dunia, kemelesetan ekonomi mula berlaku sejak tahun 30-an lagi. Krisis kewangan global yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 merupakan satu krisis kewangan yang terburuk semenjak 80 tahun yang lalu, sehingga ahli-ahli ekonomi dunia menyebutnya sebagai Mother of all crises. Dari sudut pandangan mata kasar saya sendiri, krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 ini adalah paling teruk sejak 30-an dan jauh lagi teruk berbanding krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 hingga 1998 yang hanya memberi kesan kepada beberapa negara Asia sahaja. Apa itu krisis kewangan global? Krisis kewangan global dikenali sebagai krisis subprima serta melibatkan isu kredit, inovasi kewangan dan tahap risiko yang berlebihan di kalangan bank, institusi kewangan dan firma pelaburan utama dunia yang kebanyakan mempunyai beribu pejabat dalam negara maju di Eropah. Ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak dilantik menjadi Menteri Kewangan pada 17 September 2008 dan Perdana Menteri pada 3 April 2009 sejurus beliau menjadi Menteri Kewangan.
beliau mula merancang bajet tahun 2009. Hal ini disebabkan kerana keutamaan beliau pada masa itu ialah untuk menyelamatkan ekonomi Malaysia yang menerima kesan yang amat hebat sekali. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, hasil dari bajet dan pakej-pakej rangsangan ekonomi yang kita laksanakan, ekonomi Malaysia berjaya dipulihkan pada tahun 2009 juga walaupun banyak negara lain terkesan sehingga tahun 2012. Oleh kerana langkah-langkah kita berjaya dalam tempoh yang agak singkat, kebanyakan rakyat tidak sedar sehingga kini bahawa ekonomi kita telah diselamatkan dari krisis ekonomi dunia kedua paling teruk dalam sejarah dunia kerana kesan kepada kesejahteraan rakyat masa itu tidak begitu besar. Berdasarkan dua gambar yang telah saya sertakan ini, ekoran langkah-langkah rangsangan yang diambil untuk selamatkan negara. Nisbah hutang berbanding KPDNK pada tahun 2009 meningkat sebanyak 11%. Nisbah ini naik sedikit lagi untuk tahun 2010 dan 2011 kerana pakej rangsangan masih diperlukan dalam mendepani kemelesetan ekonomi dunia. Realitinya ialah dengan kawalan ketat teater aset bajet, seterusnya nisbah hutang ini berjaya diturunkan pada tahun-tahun seterusnya kepada tahap PAB ber-8.7% pada suku akhir pertama 2008 dan tidak tinggi lagi jika dibanding dengan sejarah. Seterusnya, punca-punca berlakunya krisis kewangan pada tahun 2008 sehingga 2009. Kerana pada tahun 2008, krisis ekonomi sedunia dikatakan terlihat dari beberapa peristiwa hingga berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Ini merangkumi harga minyak yang menyebabkan harga makanan juga akan meningkat. Akibat terlalu bergantung kepada penghasilan makanan pada petroleum. Di samping itu, menggunakan hasil tanaman makanan seperti etanol dan biodiesel sebagai alternatif kepada petroleum. Hal ini juga berlaku krisis kredit teruk yang mana mengakibatkan lingkupnya bank-bank pelaburan dan komersial yang besar dan ternama di merata dunia. Sebenarnya, punca utama krisis kewangan bukanlah kerana kelemahan ekonomi negara-negara yang terbabit, tetapi berpunca dari faktor-faktor luaran seperti pasaran kewangan global. Oleh itu, hal ini boleh dikaitkan berpunca dari 3 faktor, iaitu faktor utama, masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat, dan yang kedua, peningkatan harga minyak, dan yang ketiga, kadar inflasi. Punca krisis kewangan yang pertama ialah masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat, yang mana masalah ini sebenarnya sudah bermula pada pertengahan tahun 2007 yang berpunca daripada kemerosotan kualiti aset subprima. Masalah ini merebak hingga menjadi krisis kewangan global yang besar pada krisis subprima di Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 2008 sehinggakan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Syarikat sendiri, kawasan Eropah, Jepun, Singapura, China dan Asia Tenggara yang merangkumi Indonesia, Singapura dan ke-11 negara ASEAN ini mula lumpuh dan menerima akibat yang teruk sebagai rentetan daripada itu. Dengan ini, Malaysia yang mengamalkan ekonomi terbuka turut menerima tempias akibat daripada krisis ekonomi global ini. Senarionya,
pada suku keempat tahun 2008, ekonomi Malaysia sudah merasa tempias krisis ekonomi global ini, di mana pertumbuhan ekonomi negara hanya mencatat 0.1% berbanding 8.7% pada suku ketiga tahun 2008. Tahun 2009 memperlihatkan kejatuhan ekspor negara sebanyak 2.78% pada bulan Januari, manakala pelaburan langsung asing di air hanya mencatat RM26 bilion, iaitu hanya separuh daripada nilai yang dicatatkan pada tahun 2008, iaitu sebanyak 51 bilion. Kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama pada bulan September 2008 menyebabkan lambakan hutan tidak berbayar sehingga menjejaskan kecairan tunai institusi kewangan di negara Amerika Syarikat sendiri. Dan bank pelaburan keempat terbesar Amerika Syarikat ini, iaitu Lehman Brothers, menjadi move list sehinggakan banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembeli tidak mampu untuk membayar. Masalah kewangan ini juga turut terjadi akibat tiga perkara, iaitu yang pertama, penurunan kadar faedah pinjaman sebelum tercetusnya krisis kewangan di Amerika Syarikat. Melalui Rizab Persekutuan melaksanakan beberapa polisi di mana polisi ini sangat penting, antaranya pelonggaran syarikat kelayakan kredit melalui penurunan kadar faedah pinjaman. Dengan longgarnya syarat untuk kelayakan kredit ini, mesti ramai yang berminat. Jadinya, penurunan kadar faedah pinjaman ini didorong oleh beberapa buah negara di dunia termasuklah Asia, kerana bank pusat di negara-negara ini meminati aktiviti penjualan sekuriti hutang. Yang kedua, peningkatan nilai hartanah di Amerika Syarikat, di mana selepas kadar faedah pinjaman diturunkan. Hal ini akan mewujudkan lebihan permintaan terhadap rumah. Maksudnya di sini, keadaan di mana kuantiti permintaan rumah adalah melebihi kuantiti yang ada. Bila permintaan meningkat, contohnya kita katakan dengan pembekal, mesti pembekal akan meningkatkan nilai kerana kuantiti yang diminta lebih daripada yang ditawarkan. Jadinya, berbalik kepada nilai hartanah Amerika Syarikat mestilah akan meningkat 2 kali ganda manakala secara ketara. Tambahan pula, peningkatan nilai hartanah bukan sahaja di Amerika Syarikat, tetapi melibatkan negara lain seperti Sepanyol, Ireland dan United Kingdom. Namun, permintaan ini tidak berlaku secara jangka panjang. Ekoran daripada pasaran gadai janji telah mencetuskan krisis subprima. Apa yang dimaksudkan dengan krisis gadai janji ini? Gadai janji secara ringkasnya, bila menggunakan gadai janji, contohnya untuk membeli rumah. Sebenarnya, kita dah dapat pinjaman untuk membeli rumah tersebut dan telah dijamin oleh rumah yang sama dan rumah itu digunakan untuk menjadi cagaran kepada peminjam sekiranya peminjam gagal membayar. Jadinya, pemberi pinjaman ada hak untuk mengambil balik rumah tersebut. Dalam hal ini, krisis ini terjadi apabila bank dan institusi kewangan memberi peluang kepada pinjaman ekoran menjangkakan akan dapat hak pemilik serta dapat melelong rumah yang telah dibeli, dibayar apabila peminjam itu gagal memberi bayaran pinjaman untuk kali kedua. Punca masalah yang ketiga yang mengakibatkan kejatuhan harga sekuriti gadai janji, iaitu menurut Shimmer,
2009 mengatakan bahawa kejatuhan harga rumah secara mendadak pada tahun 2006 yang turut menjatuhkan harga sekuriti gadai janji yang mengakibatkan pasaran kewangan dunia terjejas teruk, terutamanya pasaran antarabang yang melibatkan urus niaga instrumen jangka panjang yang berdepan dengan tekanan mudah tunai yang kritikal dan disebabkan kekurangan mudah tunai juga. Bank Pusat ini terpaksa menyuntik mudah tunai secara besar-besaran bagi mengelakkan pelabur untuk menarik dana pasaran tersebut. Punca seterusnya yang kita dapat kenal pasti ialah peningkatan harga minyak. Krisis ekonomi yang berpunca daripada kenaikan harga minyak secara mendadak iaitu pada Julai 2008, peningkatan harga minyak mentah telah melonjak menjadi $147 setong. Oleh hal yang demikian, peningkatan harga minyak akan memberi kesan kepada harga bahan barangan kerana bahan makanan yang merupakan sumber alternatif ataupun pilihan yang pasti kepada petroleum dan biofuel. Inflasi global krisis kredit yang membawa kepada bank-bank utama turut menjadi bankrupt. Tambahan lagi, ia juga boleh menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global atau kita sebut sebagai deflasi. Justru itu, ekoran peningkatan harga minyak, orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan penggunaan bahan api. Walau bagaimanapun, kajian mendapati mereka tetap ingin menggunakan kenderaan sendiri kerana mereka sedar akan mutu perkhidmatan awam yang kurang memenuhi kehendak mereka. Contohnya seperti syarikat GLC di negara kita iaitu Petronas merupakan salah satu sumber utama dalam meningkatkan ekonomi pendapatan negara kita. Oleh sebab itu, negara kita terlalu fokus bergantung dengan Petronas sehinggakan sumber yang terhad menjadi semakin berkurangan. Jadi, negara kita digalakkan untuk memfokuskan industri lain seperti pembuatan agar sumber tidak berkurang dengan cepat dan memulihkan ekonomi negara dengan lebih baik. Punca terakhir yang kita dapat kenal pasti ialah berlakunya inflasi. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga barang dan perkhidmatan dalam satu tempoh tertentu. Jika kadar inflasi itu terlalu tinggi, ia akan memberi kesan kepada isi rumah. Contohnya, jika harga barang keperluan meningkat tetapi pendapatan isi rumah itu menurun atau kekal, ia akan menyebabkan taraf hidup isi rumah itu menurun disebabkan berlakunya ketidakstabilan dalam IHP iaitu Indeks Harga Pengguna. Berbalik pada isu yang berlaku pada Februari 2008, OECD iaitu Organisation of Economic Cooperation Development melaporkan kadar inflasi mencecah ke paras tinggi dalam sejarah peringkat global. Ini kerana apabila melibatkan inflasi, ia sangat berkait rapat dengan berlakunya lebihan penawaran. Hal ini turut disebabkan apabila harga meningkat, sudah semestinya permintaan barang akan menurun. Namun inflasi ini berkait rapat dengan lebihan penawaran di beberapa buah negara. Oleh itu, punca berlakunya inflasi global ini ialah pertumbuhan yang memberasakan yang didorong oleh tahap kecairan yang tinggi di negara Asia. Ini kerana spekulasi komoditi, kegagalan pertanian dan berlakunya peningkatan kos import dari negara China dan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara. Namun, ini juga dikaitkan dengan inflasi harga aset iaitu peningkatan harga hartanah dalam ekonomi. Justeru, pihak berwajib harus mengambil langkah dalam pasaran hartanah atau aliran modal jangka pendek bagi negara kita. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi yang berlaku kepada Malaysia hasil daripada kemelesetan ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009. Implikasi pertama yang berlaku iaitu dari segi aspek perdagangan buah, krisis ini telah menjadi bertambah buruk apabila aset kewangan mengalami kerugian yang mengakibatkan kesan negatif pada pendapatan. Memandangkan Malaysia mengamalkan ekonomi yang terbuka, kesan kemelesetan global ini sedikit sebanyak memberi impak dari segi sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar. Jadi, kemelesetan ekonomi mula memberi kesan pada suku keempat 2008. Ekspor dan pengeluaran perkilangan masing-masing menurun sebanyak 7.4% dan 11.1%.
Perdagangan dunia pada ketika itu jatuh dengan amat ketara sebanyak 28.6% dan ia telah menjejaskan ekspor dunia termasuk negara kita sendiri. Ekspor kasar Malaysia pada tahun tersebut pula merosot sebanyak 20% pada suku tahun tersebut dan telah menjejaskan aktiviti pengeluaran. Seterusnya, krisis kemelesetan ekonomi global memberi kesan kepada pelaburan. Pada tahun 2008, momentum pertumbuhan ekonomi mula perlahan dan hanya meningkat sebanyak 0.1% dalam suku keempat, terutamanya dalam sektor pembuatan yang mengucuk sebanyak 8.8%, berikutan kelembapan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta. Sentimen perniagaan turut merosot dengan ketara. Malaysia mula kembali ke fasa kemelesetan dengan KDNK mengucuk sebanyak 1.6% pada tahun 2009. Jadi, implikasi seterusnya yang kita boleh kenal pasti ialah kesan terhadap sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan ini merupakan tindak balas kemerosotan yang paling ketara dalam ekspor dan aktiviti pengeluaran. Banyak syarikat mula mengambil keputusan untuk mengurangkan kos pekerja dan membekukan pengambilan pekerja baharu. Syarikat juga turut mengurangkan gaji pekerja dan pekerjaan lebih masa serta memberhentikan sebahagian daripada pekerja. Jadi, jumlah pemberhentian pekerja pada waktu itu meningkat sebanyak 12,590 orang pada suku pertama berbanding purata suku tahunan sebanyak 3,873 orang dalam tahun 2005 hingga 2008, terutamanya pekerja dalam sektor perkilangan. Oleh itu, kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama 2009 berbanding pada tahun 2008 iaitu sebanyak 3.1%. Jadi, kemelesetan ekonomi yang dialami oleh Malaysia sangat teruk disebabkan kadar pengangguran yang meningkat secara drastik. Ini membuktikan peluang pekerjaan pada masa itu juga adalah sangat terhad disebabkan syarikat tidak mampu untuk menanggung kos dan mendapatkan keuntungan. Akhir sekali, implikasi kemelesetan ekonomi global kepada Malaysia ialah bursa saham. Pasaran saham tempatan mula mengalami kerugian hampir 300 bilion sejak bulan Januari 2008 ekoran daripada masalah ekonomi Amerika Syarikat yang bermula pada awal tahun 2008 yang menyebabkan krisis kewangan global. Jadi, kejatuhan penanda aras indeks komposit Kuala Lumpur di bawah paras 900 mata pada masa tersebut merupakan antara petunjuk utama yang menandakan Malaysia mula menerima tempias daripada krisis kewangan global ini. Oleh itu, bagi merangsang aktiviti ekonomi akibat daripada krisis ekonomi global yang melanda dunia pada tahun 2008 hingga 2009 ini, kerajaan telah mengumumkan pakej rancangan fizikal berjumlah 67 bilion bagi menggerakkan aktiviti ekonomi dengan melaksanakan pelbagai inisiatif terutamanya pelaksanaan projek-projek infrastruktur. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh kerajaan adalah dengan meningkatkan pengeluaran produk komoditi dan ekspor. Yang pertama ialah penggunaan teknologi moden dalam menghasilkan dan meningkatkan pengeluaran produk. Hal ini dapat menghasilkan atau mengeluarkan produk dalam kadar masa yang lebih singkat dan lebih berkualiti serta ia dapat mengeluarkan produk dalam kuantiti yang lebih banyak. Yang kedua ialah mempelbagaikan sumber ekonomi dan tidak tertumpu kepada satu jenis komoditi sahaja. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia ini terdapat pelbagai sumber ekonomi, antaranya ialah minyak, kelapa sawit dan juga pelancongan. Maksudnya kat sini, negara kita tidak boleh tertumpu kepada sumber ekonomi minyak sahaja, tetapi negara kita juga perlu tumpukan kepada sumber ekonomi yang lain. Yang ketiga ialah mencari pasaran ekspor di negara serantau dan dunia. Perkara ini menerangkan bahawa negara kita perlu memperkembangkan lagi produk tempatan ke negara lain. Dan akhir sekali, memberi insentif pelaburan kepada pemodal asing.
Tindakan memberi insentif ini kepada pelabur dari luar negara atau pemuda asing adalah untuk mendukung atau mendorong mereka untuk melabur dalam sesuatu projek atau aktiviti ekonomi di negara tersebut. Insentif ini mungkin berupa pelbagai jenis insentif seperti pengecualian cukai, pembebasan dari beberapa peraturan atau keperluan, subsidi atau lain-lain. Bentuk rangsangan ekonomi yang bertujuan untuk menarik pelaburan asing ke dalam negara tersebut. Tujuan memberikan insentif kepada pelabur asing adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mencipta peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara serta mendorong perkembangan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi. Langkah kedua adalah dengan mengawal mata wang dan aliran pertukaran wang. Kerajaan dapat mengawal mata wang dan aliran pertukaran wang dengan mengurangkan pengambilan buruh asing yang tidak mahir. Hal ini menunjukkan kepada tindakan mengurangkan jumlah buruh asing yang tidak mempunyai kemahiran tertentu yang diperlukan dalam ekonomi negara tersebut. Ini mungkin dilakukan dengan pelbagai cara seperti memperketat dasar imigresen, memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan atau menerapkan cukai dan sekatan lain terhadap pekerja asing. Yang kedua adalah dengan menghalang rakyat menyimpan wang di luar negara melalui akta dan dasar perundangan. Hal ini merujuk kepada usaha untuk menghalang atau mengawal pergerakan wang negara keluar daripada negara itu sendiri melalui undang-undang dan dasar perundangan. Hal ini boleh dilakukan dengan menetapkan sekatan kewangan, mengenakan cukai atau denda yang tinggi ke atas transaksi wang keluar atau dengan menggalakkan pelaburan dalam negara melalui pelbagai insentif. Seterusnya, mengelakkan perdagangan mata wang dalam pasaran terbuka. Hal ini merupakan usaha mengelakkan atau mengawal perdagangan mata wang dalam pasaran terbuka. Ini mungkin dilakukan kerana kebimbangan terhadap ketidakstabilan mata wang, kesan spekulasi yang berlebihan atau untuk menjaga nilai mata wang negara tersebut. Dan akhir sekali adalah dengan tidak bersandarkan kepada mata wang Amerika Syarikat dan menggantikannya dengan mata wang dinar. Hal ini merujuk pada tindakan untuk tidak bergantung kepada mata wang Amerika Syarikat dan sebaliknya menggantikannya dengan mata wang dinar. Ini mungkin merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan kedudukan ekonomi negara tersebut dalam konteks antarabangsa atau untuk memperkuatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang menggunakan dinar sebagai mata wang mereka. Langkah ketiga adalah merangka pelan jangka panjang dan jangka pendek. Pelan induk dasar perbelanjaan kerajaan yang kompetitif dapat meningkatkan pengaliran wang dalam negara. Hal ini menerangkan bahawa pelan dasar perbelanjaan yang kompetitif dapat menyebabkan lebih banyak pelaburan dan pengeluaran baik dari sektor awam maupun swasta yang pada gilirannya akan meningkatkan aliran wang dalam negara. Ini biasanya melibatkan penggunaan dana secara strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi, membangun infrastruktur, mendukung industri tertentu dan sebagainya. Yang kedua adalah menggalakkan rakyat berbelanja dan membeli barangan tempatan. Seterusnya, kerajaan mengawal harga barangan dan meningkatkan pengeluaran barangan pengguna. Hal ini menekankan betapa pentingnya pembelian oleh rakyat dan pemerintah untuk menyokong produk-produk lokal atau tempatan. Kerajaan mungkin boleh mengambil langkah-langkah untuk mengawal harga barang tertentu untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi atau untuk memastikan bahawa barang-barang yang penting tetap terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan pengeluaran barang konsumsi oleh rakyat dan pemerintah yang akan dapat mendorong aktiviti ekonomi kerana permintaan akan barang-barang tersebut meningkat. Dan akhir sekali, memberi insentif kepada rakyat dan mengurangkan kadar faedah pinjaman. Seterusnya, langkah keempat adalah dengan mengurangkan import barangan makanan dan barangan keperluan.
Mengimport barangan luar akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan berlaku defisit. Hal ini menerangkan bahawa ketika kerajaan melakukan import barang dari luar negara, ia akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Import yang meningkat dapat menyebabkan neraca perdagangan menjadi negatif di mana nilai import melebihi nilai ekspor sehingga berpotensi menyebabkan defisit perdagangan. Yang seterusnya, melakukan kempen menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. Ini merujuk kepada usaha pemerintah untuk menggalakkan konsumen agar lebih memilih dan membeli barangan-barangan yang diproduksi secara lokal atau tempatan. Kempen seperti ini bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri, mencipta lapangan kerja lokal serta meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yang terakhir sekali, meningkatkan cukai barangan yang diimport dan harga akan menjadi mahal, maka rakyat kurang membeli barangan import. Hal ini adalah untuk mengurangi import dengan meningkatkan harga barang-barang import melalui pengenaan cukai tambahan. Dengan membuat barang import menjadi lebih mahal, pemerintah berharap dapat mendorong konsumen untuk beralih ke produk-produk lokal atau alternatif domestik. Tindakan ini juga dapat membantu mengurangi defisit perdagangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap barang import. Langkah kedua terakhir adalah dengan berbelanja secara berhemah. Pengguna hendaklah merancang perbelanjaan harian secara bijaksana. Ini menggariskan betapa pentingnya perancangan yang baik sebelum melakukan pembelian harian. Dengan merancang perbelanjaan harian, ini dapat menjadikan pengguna dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana mereka akan menggunakan dana mereka untuk berbagai keperluan sehari-hari serta memastikan bahawa mereka tidak melebihi anggaran mereka. Yang seterusnya, memberi barangan mengikut keutamaan di mana yang mustahak dan diperlukan sahaja. Ini menekankan betapa pentingnya mengutamakan keperluan daripada keinginan ketika berbelanja. Pengguna disarankan untuk fokus pada pembelian barang-barang yang benar-benar diperlukan dan perlu memenuhi keperluan asas mereka, bukan hanya dengan membeli barang-barang yang diinginkan secara impulsif. Dan akhir sekali, mengelakkan pembaziran semasa pembelian barangan keperluan harian. Ini menekankan betapa pentingnya untuk menghindari pembaziran wang ketika berbelanja untuk keperluan harian. Pengguna harus berusaha untuk memilih barang-barang dengan cermat, membandingkan harga dan kualiti serta menghindari pembelian berlebihan atau pemborosan yang tidak perlu. Langkah yang terakhir adalah dengan membeli barangan tempatan. Pengguna hendaklah mengutamakan dan membeli barangan tempatan. Ini menekankan betapa pentingnya untuk pelanggan memberikan keutamaan kepada pembelian barang-barang yang dikeluarkan atau dihasilkan di dalam negara. Dengan menyokong produk tempatan, pelanggan dapat memberi dorongan kepada industri tempatan, membantu memperluaskan pasaran untuk pengeluar tempatan dan membuka peluang pekerjaan di dalam negara. Hal ini dapat mengurangkan kadar import dan pengaliran mata wang Malaysia ke luar negara. Yang seterusnya, pasaran mata wang tempatan akan berkembang dan akan membantu mengurangkan krisis ekonomi yang melanda di negara kita ini. Baiklah, kesimpulan bagi pembentangan kali ini, sebagai ekonomi yang amat terbuka, Malaysia turut terjejas oleh kemelesetan ekonomi global yang bermula pada suku ketiga 2008 berterusan hingga suku pertama 2009 dengan penstabilan pasaran kewangan global yang disusuli oleh pemulihan dalam ekonomi maju, tindak balas dasar yang pantas melalui dasar fizikal dan monetari telah memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan permintaan dalam negeri. Asas-asas ekonomi Malaysia yang kukuh, sistem kewangan yang teguh dan pelaksanaan langkah sokongan dasar komprehensif yang proaktif telah berjaya menghindarkan ekonomi negara
kita daripada tergelincir ke kancah pertumbuhan negatif berpanjangan. Asas-asas ekonomi dan kewangan yang kukuh telah menyediakan asas bagi pemulihan yang cepat. Kekuatan dan kestabilan sistem kewangan domestik sepanjang tempoh ini telah memastikan pengantaraan kewangan tidak terganggu dan sektor swasta boleh terus mendapat akses kepada kredit bersama-sama dengan kedudukan kewangan swasta yang kukuh. Situasi ini akan mendorong pemulihan yang cepat dalam permintaan dalam negeri, sebaik sahaja krisis kewangan global terkawal dan ekonomi global kembali stabil dan melangkah ke hadapan. Asas-asas ini akan mencerahkan lagi projek pemulihan yang lebih kukuh. Maka, berakhirlah serta pembentangan kami pada kali ini. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi, jika ada jarum patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada tutur yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian, terima kasih.